Janganlah berjanji kosong dengan kami. Ada yang berjanji langit dan bintang kepada rakyat Sabah sewaktu meraih undi. Namun selepas kerajaan dibentuk, orang kata habuk pun tara. Di bawah Kajasparu Penggal RM ke-12 ini kerajaan Madani atau kerajaan persekutuan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Namun persoalan yang terngiang-ngiang di pikiran kami, khususnya bagi Sabah dan Sarawak, ialah berapakah yang akan diperoleh oleh Sabah dan Sarawak daripada nilai 90 bilion ini? Adakah hanya sekitar 5 bilion atau 6 bilion setahun saja seperti mana tahun-tahun sebelumnya? Jika sekitar 5 hingga 6 bilion saja yang Sabah akan peroleh, maka saya melihat bahwa jurang perbezaan pembangunan antara wilayah akan tetap membengkak besar, lebih besar setiap tahun. Saya pernah katakan di Dewan ini dulu, 4-5 tahun yang lalu, bahwa jika inilah caranya Sabah dan Sarawak dilayan oleh kerajaan persekutuan, maka dalam tempoh 100 tahun pun Sabah Sarawak tetap kekal kurang serba-serbi dan sentiasa terkebelakang dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Semenanjung. Saya mencadangkan agar pihak kerajaan persekutuan berlaku adillah kepada Sabah dan Sarawak yang selama ini telah menyumbang ratusan bilion kepada hasil negara melalui minyak dan gas. Saya cadangkan supaya daripada 90 bilion yang dicadangkan untuk dibelanjakan kerajaan ini, 31% dari nilai ini diberikan kepada Sabah dan Sarawak bagi membantu pembangunan untuk kedua wilayah ini. Asas untuk pembahagian ini ada logiknya. Jika kita mengambil kira bahwa pembagian kursi MP di negara ini yang menang sekurang-kurangnya sepatutnya 31% daripada Sabah dan Sarawak. Kalau mau yang lebih wajar, karena kita pemimpin-pemimpin kita di masa lalu telah dijanjikan dengan janji yang manis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka sepatutnya 50% Semenanjung, 50% Sabah dan Sarawak. Kalau sekiranya mau yang lebih adil. Cara tokok lama pembagian dalam pembangunan, dana pembangunan kepada Sabah dan Sarawak setakat ini, saya melihat ianya pembagian peruntukan seperti melepas batuk di tangga. Jika Sabah Sarawak benar-benar dianggap sebagai saudara di dalam negara ini, kami layak dihargai dengan lebih adil dan saksama di dalam negara ini. Acap kali kita mendengar Sabah ketinggalan serba-serbi, miskin, tidak sesuai untuk pembelajaran anak-anak Semenanjung di Sabah, dan pelbagai lagi keluh kesah berkaitan prasarana pembangunan penduduk Sabah Sarawak yang dikatakan dayak, ketinggalan atau mundur. Jawaban yang jelas kepada perkara ini adalah kerana dana peruntukan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak selama ini sangatlah tidak adil, tidak sungguh-sungguh prihatin, tidak wajar diperlakukan sedemikian, dan tidak berbaloi dengan sumbangan yang diberikan oleh Sabah dan Sarawak selama ini kepada pembangunan negara. Belum terlambat rasanya kerajaan persekutuan yang ada mengubah mindset dalam agen peruntukan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Janganlah berjanji kosong dengan kami. Ada yang berjanji langit dan bintang kepada rakyat Sabah sewaktu meraih undi. Namun selepas kerajaan dibentuk, orang kata habuk pun tara. Janji 50% hasil Sabah dikembalikan ke dulu, 50% janji kembalikan kepada Sabah mana? Yang 40% termaktub dalam perlembagaan negara sudah 60 tahun tidak pernah dilaksanakan untuk menyerahkan 40% hasil kepada negeri Sabah ini. Jadi di mana janji yang telah dibuat termaktub di dalam perlembagaan tidak dilaksanakan dengan tuntas oleh kerajaan persekutuan. Rakyat Sabah sesama Sabah kecam mengecam antara satu dengan lain. Jalan ke bulanlah, Agung pun
tuanku yang di Temanggung pun merasa jalan ke bulan. Internet lidutlah, tiada lampu, mati karan, jembatan bambu, dan lain-lain. Semua terbatas pembangunan yang ada karena dana yang diberi kepada wilayah Sabah dan Sarawak ini tidak mencukupi dan sekadar hanya melepaskan batu ke tangga.